Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan berada, dipanjangkan usia berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak 1441 Hijrah. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat memanfaatkan, mengambil kesempatan untuk beribadat lebih sepenuhnya berada di dalam bulan yang mulia ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, As-siyam wal Quran yashfi'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hambanya di hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, puasa berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Wahai Tuhan, ya Allah, aku telah menghalangnya daripada makan dan minum dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berilah syafaat kepada hamba-Mu ini. Kemudian Al-Quran pula datang. Wa yaqulu Al-Quran, Al-Quran pula datang kepada kita dan memohon kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Tuhan, mana'tuhu an-nawma bil-laili, aku telah menghalang hamba-Mu ini daripada tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka berilah syafaat kepada hamba-Mu ini, ya Rabbi, wahai Tuhan. Lalu Nabi bersabda, fayashfi'an, lalu Allah memakbulkan, memberi syafaat. Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada hamba yang berpuasa dan membaca Al-Quran itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini memberikan maksud kepada kita bahawa di dalam bulan Ramadan ini sewajarnya bagi kita untuk kita memanfaatkan waktu selain kita beribadat, berpuasa, selain kita mengerjakan ibadat-ibadat yang lain. Jangan kita lupa dengan ibadat yang sangat dekat dengan kita di dalam bulan Ramadan, iaitu ibadat membaca Al-Quran, ibadat tadarus Al-Quran. Jangan kita leka, jangan kita lalai, kita mengabaikan Al-Quran, sedangkan Al-Quran sangat dekat dengan kita. Sedangkan setiap rumah boleh ada Al-Quran di dalam rumah, tetapi di manakah letaknya Al-Quran itu dengan kita? Adakah Al-Quran itu hanya sekadar disimpan di rak-rak di rumah kita, ataupun Al-Quran itu sebagai hiasan, sebagai tempat untuk kita membuat frame menghias rumah kita, sebagai Al-Quran itu tersimpan sebagai suci dalam debu sahaja. Inilah masalah yang melanda segelintir masyarakat kita apabila mengabaikan Al-Quran. Sayang sekali, rugilah mereka yang mengabaikan Al-Quran, terutamanya di dalam bulan Ramadan ini yang sangat dekat dengan kita. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran kerana di dalamnya terjadi peristiwa turunnya Al-Quran. Mulianya Ramadan kerana di dalamnya ada Al-Quran. Dan justru itu seseorang manusia itu menjadi mulia kerana di dalam hatinya, di dalam dirinya ada Al-Quran. Justru manusia mengangkat seseorang menjadi orang yang hebat, orang yang terbaik, menjadi imam dalam sembahyang kerana orang itu ada Al-Quran di dalamnya. Otomatik orang itu menjadi mulia. Jadi Ramadan ini sangat dekat dengan Al-Quran. Jadi sayang sekali apabila kita mengabaikan Al-Quran. Sebab itu sebab itu Allah sebut dalam surah dalam surah Al-Furqan ayat 30. Allah kata, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah kata, Rasul telah berkata, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaum aku ini menjadikan Al-Quran ini sebagai satu benda yang terabai, mahjura, yang terabai.
Sebab tu ada di kalangan kita yang mengabaikan Al-Quran. Mungkin sibuk dengan bisnes online waktu PKP ini, mungkin sibuk dengan perniagaan bazar-bazar secara online. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran, terutama di dalam tempoh masa PKP ini yang sangat banyak masa yang kita ada. Boleh kita bertadarus bersama ahli keluarga, bersama sanak saudara yang ada. Boleh kita membaca Al-Quran secara berjemaah, bertadarus di antara suami dan isteri, anak-anak. Masa yang ada inilah kita belajar Al-Quran. Mungkinlah di antara kita ada yang tidak pandai membaca Al-Quran. Tidak pandai membaca Al-Quran, jangan risau. Sebab Nabi bersabda dalam satu hadis, Nabi kata, Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syaqqun falahu ajran, dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sangkut-sangkut, kemudian dalam keadaan susah payah membaca Al-Quran, dan orang ini Nabi bagi tahu dia mendapat 2 pahala. Falahu ajran, iaitu pahala yang pertama pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala bersungguh-sungguh berusaha untuk membaca Al-Quran, walaupun dalam keadaan dia tidak pandai, tidak lancar membaca Al-Quran, tetapi dia semangat dia tu untuk dia belajar, mencari guru Al-Quran. Inilah, janganlah kita malu untuk kita, janganlah kita terasa malu kita tak pandai baca Al-Quran. Sedangkan anak-anak kita boleh hantar tuition beratus-ratus sebulan, kita boleh bayar. Tapi untuk Al-Quran tidak ramai masyarakat kita yang sanggup menghabiskan duit untuk membelajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jadi rugi sekali lah masa yang ada ini untuk kita dibiarkan begitu saja. Yang terakhir, satu kisah yang disebutkan oleh anak Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalam satu kisah, anak dia bernama Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, dia bagi tahu bapa aku ni Imam Ahmad ibn Hanbal ini semakin meningkat usia, semakin meningkat usia, semakin banyak dia membaca Al-Quran. Dan semakin lagi usia dia meningkat, semakin banyak ayah aku ini menunaikan salat sunat di antara Zuhur dan Asar. Kemudian anak dia menyambung lagi cerita itu. Anak dia kata, ibadat ayahku ini, yang Imam Ahmad ibn Hanbal ini, satu hari ayahku ini sembahyang sebanyak 300 rakaat solat sunat. Tetapi di dalam satu peristiwa ayahku ini tercedera dalam peristiwa peperangan, menyebabkan ayahku ini kurang sihat, sakit. Lalu ibadat ayahku ini berkurang sebanyak satu hari. Solat ayahku ini sebanyak 150 rakaat sehari. Dan pada waktu itu anak dia bagi tahu ayahku berumur 80 tahun. Masya Allah tuan-tuan, sangat hebat ulama dahulu ibadat dia. Sangat tak termampu kita untuk kita mengikut, untuk kita menandingi kehebatan ulama dahulu. Cukuplah kisah ini sekadar motivasi bagi kita sebagai perangsang ataupun inspirasi. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, motivasi daripada kehebatan para ulama dahulu, ibadat ulama dahulu. Jadi setakat itu saja saya rasa. Mudah-mudahan Ramadan ini janganlah kita biarkan berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Ada di kalangan kita yang sampai hari ini masih lagi belum membuka Al-Quran. Ada di kalangan kita juga yang sampai hari ini sudah berkali-kali khatam Al-Quran. Alhamdulillah, teruskan usaha untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ia menjadi amalan kita, menjadi ibadat yang sangat terbaik dalam bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu pada lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فتمسكي بعراه كي لا نغى